Kembali bersama kami di SPM Plus dan kali ini kebawakan topik yang berkaitan dengan peperiksaan ataupun sistem peperiksaan negara. Konvensyen Nasional Peperiksaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ataupun PBS. Kita bersama dengan wakil dari Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, iaitu Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran, Tuan Haji Rohisan Muhammad. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Tuan Haji, terima kasih dapat bersama kami pada waktu ini untuk kita berkongsi tentang Konvensyen Nasional Pemerkasaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS ini. Okey, jadi kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan apa itu sebenarnya pentaksiran pendidikan. Silakan Haji. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Apabila kita bercakap tentang pentaksiran, ramai orang tertanya, apa sebenarnya maksud pentaksiran? Okey, dengan bahasa yang mudah, pentaksiran ini ialah proses nak dapatkan maklumat. Kan? Kalau berkaitan dengan pendidikan ialah proses nak dapatkan maklumat tentang sejauh mana murid ataupun anak kita tahu, faham dan boleh buat apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka diajar. Okey. Di Malaysia ni dua lembaga yang menggunakan istilah pentaksiran ni dan mempraktikannya. Apa tu? Lembaga Peperiksaan dan juga Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itu pentaksiran cukai. Ya. Jadi kalau dalam Lembaga Peperiksaan, pentaksiran ini proses nak dapatkan maklumat. Sebelum ini kita fokus kepada exam. Exam lah satu-satunya yang digunakan untuk mendapatkan sejauh mana pelajar menguasai apa yang dia belajar. Diuji dengan peperiksaan. Dalam LHDN, kita nak taksir cukai. Maksudnya kita nak LHDN nak dapatkan maklumat. Pendapatan kita, perbelanjaan kita, dan kita bagi maklumat. Contohnya kalau pembayar cukai individu melalui apa tu e-filing. Kita isi itu e-filing, kemudian kita tahu kena bayar cukai bersekian-sekian. Begitu juga dengan dalam pendidikan ini. Kan? Kalau dalam bahasa Inggeris, pentaksiran ini dipanggil assessment. Kan? Assessment ini berasal daripada perkataan Latin dulu. Lebih daripada 2000 tahun dulu. Asidre. Asidre. Apa maksud asidre? Sit beside. Sit beside. Sit beside. Duduk di sebelah. Duduk di samping. Maksudnya apabila seseorang duduk di samping orang, maka dia akan dapat maklumat berkaitan dengan sikapnya, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Okey, dalam konteks sekarang ini itulah yang kita nak terapkan. Okey, kalau sebelum ini kita fokus kepada exam, tetapi sejak tahun 2010 kerajaan telah meluluskan dipanggil SPK, Sistem Pentaksiran Kebangsaan. Dalam sistem itu ada dua kaedah utama. Satu peperiksaan pusat, peperiksaan pusat SPM sebelum ni kan. PMR, UPSR, itu peperiksaan pusat sebab diuruskan oleh agensi pusat, iaitu Lembaga Peperiksaan. Yang SPM kita kekalkan peperiksaan sebab dia dalam bentuk persijilan. Tapi yang satu lagi ialah PBS. PBS ini kita nak memperkasakan PBS. Jadi kami berdua dari zaman UPSR, PMR, SPM samalah. Masih ada yang sedang menduduki SPM pada ketika ini. Namun mungkin orang zaman kita kurang faham tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini, itu pentaksiran berasaskan sekolah. Kita Haji boleh beri pencerahan sedikit kepada ibu bapa terutama sekali. Ya, betul. Okey, dalam PBS ni komponen SPK tadi, Sistem Pentaksiran Kebangsaan. Yang dalam PBS ni ada 4 komponen lagi. 2 akademik, 2 bukan akademik. Kan? Akademik ialah pentaksiran pusat dipanggil. Pentaksiran pusat ni tak sama dengan peperiksaan pusat, tak sama dengan SPM, kan? Tak sama dengan UPSR. Pentaksiran pusat ini adalah contohnya PT3. Dulu PT3 itu pentaksiran pusat. Di mana lembaga peperiksaan menyediakan instrumen, menyediakan kertas soalan, panduan pelaksanaan, panduan perskoran, mungkin jadual, kita bagi kat sekolah. Sekolah laksanakan, sekolah marking, sekolah takbir, sekolah laporkan. Maksudnya kerjasama di antara lembaga peperiksaan dengan sekolah. Okay? Kita bagi autonomi kepada sekolah. Itu dalam akademik. Satu lagi ialah PBD. Pentaksiran bilik darjah. Kita masa kita sekolah dulu ada PBD, betul tak? Cikgu ajar, cikgu taksir, cikgu ajar, cikgu uji. Cikgu ajar, cikgu tanya kita. Cikgu ajar, cikgu bagi kerja rumah.
Kalau pertengahan tahun buat peperiksaan pertengahan tahun. Ya. Peperiksaan akhir tahun itu PBD. Maksudnya PBD itu pentaksiran yang dijalankan Berkadaran. berterusan. Di mana ada pembelajaran dan pengajaran, di situ ada PBD. Dan yang dua bukan akademik, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum. Yang melibatkan penyertaan, penglibatan dalam Badan beruniform. kelab, sukan, kelab. Itu ada skor, ada markahnya. Kan? Sebelum ni pun ada, kisah sekolah dulu pun ada. Tetapi tak nampak pendekanan. Kali ini kita akan bagi weightage yang cukup penting. Dan yang keempat ialah pentaksiran psikometrik. Yang ini kita nak tengok kecenderungan anak-anak kita, minat anak-anak kita. Kita sebelum kita tak tahu, ibu bapa tak tahu minat anak sebenarnya apa. Okey, biasanya kita channel anak-anak kita ni mengikut minat bapa, bukan mengikut minat anaknya. Tetapi psikometrik ini akan lebih jelas apa yang sebenarnya kebolehan dan minat anak itu sendiri. Jadi Tuan Haji, untuk melakukan pentaksiran seumpama ini, apakah latihan-latihan yang perlu ada pada cikgu-cikgu zaman sekarang? Sebab dia adalah di luar skop pengajaran biasa. Jadi bagaimana Tuan Haji? Sebenarnya cikgu dah ada degree, ada ijazah. Sebenarnya mereka dah tahu, cuma sekarang ini kita sentiasa tambah. Lembaga Peperiksaan dan KPM sentiasa buat latihan. Kami sentiasa buat latihan dengan nama lain sebagai penataran. Okey, setiap kita buat sesi libat urus, buat penataran, jelaskan apakah penambahbaikan yang kita perlu ada. Kan? Berkaitan yang menjadi kekeliruan bukan saja di kalangan cikgu sebagai cikgu, tapi masyarakat ialah berkaitan dengan PBD. Itu ada yang dikatakan dia tak percaya integriti dan sebagainya. Berkaitan dengan nak bagi tahap penguasaan dan sebagainya. Kan? Sebab pentaksiran bilik darjah itu adalah ditentukan oleh cikgu. Autonomi cikgu. Autonomi cikgu. Okey. Kita pandai baca tulis dulu pun kerana cikgu. Betul tak? Cikgu tak adalah cikgu yang kita kata apa? Nak menipu dalam soal ini. Saya tak kita yakin pada cikgu. Betul. Okey, bila sebenarnya PBS ni dilaksanakan? Okey, PBS dilaksanakan tahun 2011 untuk tahun 1. Okey. 2012 untuk tingkatan 1. Sampai hari ini 2023 dah 12 tahun lah. Okey, 12 tahun dah. Alhamdulillah, maksudnya 12 tahun. Kita akan sentiasa buat penambahbaikan. Betul. Jadi apakah antara pembaharuan yang oleh pertama sekali, kalau sebelum ini ada PT3. Okay? 2022 kita mansuhkan PT3. Tapi kita memperkasakan PBD itu. Kita perkasakan PAJSK dan kita perkasakan psikometrik. Okey, dalam PBD itu kita wujudkan satu, bukan wujud, ini perkara lama, dipanggil ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir sesi akademik itu adalah part of PBD. Kalau sebelum ini sebagai ujian akhir tahun. Kan? Ujian akhir tahun itulah ujian akhir sesi akademik. Cuma lembaga peperiksaan menyediakan sistem. Soalan untuk ujian akhir sesi akademik itu adalah sekolah yang buat, cikgu yang buat. Kita panggil, cuma kita sediakan format dan sebagainya, cikgu yang menyumbang item itu. Kemudian kita sediakan satu aplikasi, dipanggil aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen. Mereka boleh download daripada situ untuk gunakan. Itu di antara penambahbaikan yang utama yang kita dah buat untuk untuk sesi lepas. Okey, dan dari segi bentuk pemerkasaan pula bagaimana, Haji? Okey, kita sentiasa buat yang terbaru kini minggu depan ini 6 hingga 7 ni kita buat convention PBS di Kelang, di Windham Hotel di mana kita panggil semua pihak yang berkepentingan, pengetua, guru besar, guru PIBG, ya kan, untuk mereka lontarkan idea-idea. Bagaimana PBS ini boleh ditambah baik. Ada ruang-ruang untuk tambah baik, kita panggil. Dan kita nak cikgu sendiri bercakap apa hasrat mereka. InsyaAllah isu-isu yang timbul di kalangan pelaksana itu kita cuba tambah baik, insyaAllah. Untuk cikgu-cikgu mungkin mereka sudah sedia maklum, tapi untuk ibu bapa dan orang ramai, bagaimana untuk mendapat maklumat tentang bagaimana sistem ini akan terus diperkasakan? Sebenarnya kita dah banyak dalam halaman sesawan KPM.
Ya. Kalau kita tengok dalam sesawang KPM ni, orang ramai boleh tengok contohnya dalam moi.gov.my/PBS. Mereka boleh layari sesawang itu untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan PBS. Dengan keseluruhan sistem dan penerangan proses dan sebagainya. Jadi dengan itu kita ucapkan terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan selamat berjaya dalam penganjuran konvensyen nanti. Okey, terima kasih. Ya betul, mana akan berlangsung dalam masa yang terdekat ini sebenarnya pada 6 dan juga 7 Jun 2023. Itulah tugas cikgu-cikgu sekarang ni bukan setakat memeriksa kertas periksa saja, tapi terpaksa menilai seorang pelajar tu dari segi sasiah, rohani, kecenderungan dan penglibatan dalam aktiviti kurikulum. Ya, baik. Apa pun, ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Rurisan Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Dasar Pentaksiran Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama pada waktu ini. Okey, baik. Jadi untuk waktu ini kita nak rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini untuk membawakan pada anda pula Generasi Cemerlang dari Solat yang Sempurna.